Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang kedua. Kisah tentang sira'in bainal haqqi wal batil. Pertarungan. Sira' pertarungan. Pertarungan. Baina between al-haq kebenaran dengan al-batil kebatilan. Hak dengan batil. Ini semua idhafah ya. Ini mudhaf, mudhafu ilaih. Yang ini pun baina ni zaraf, dia idhafah semua. Sebab tu yang ini kena bagi bawah. Bagi bawah. Wala gharabata, tidak ada sebarang keanihan. Gharabah, keanihan. La gharabah, tiada keanihan. Tak ada sikit pun keanihan. Fa tu artinya kerana lah. Fa innaha, kerana. Fa innaha, kerana kisah itu ialah kisasun. Kisasun yang syaiqah tadi. Syauq tadi. Syaiqah. Menarik. Ini yang digemari. Asalnya musirah yang menggemarkan kita. Kisah yang menjadikan kita jadi gemar. Yang menginterestingkan kita. Musirah. Yang membangkitkan perasaan suka. Asara yusiru. So asara yusiru asalnya membangkitkan sesuatu lah. So dia kata tak pelik. Kerana cerita ni ialah cerita yang menarik, yang musirah, yang membangkitkan kegemaran ataupun yang digemari. Wa innaha, sesungguhnya kisah ini, kisah tu ialah sebuah kisah. Satu, kisah ni kisah yang menarik kan. Yang kedua, wa innahu qissatu sira', kisah pertarungan. Qissatu sira'in bainal haqqi wal batil, between al haqqi kebenaran, wal batil kebatilan. Wa bainal ilmi wal jahli, kisah antara sira' ni, sira' antara hak dengan batil. Yang kedua, wa bainal ilmi wal jahli, antara ilmu dengan kejahilan. Pertarungan antara ilmu dengan kejahilan. Sira'in bainan nuri wa bainan nuri, antara cahaya dengan az-zalam. Sekarang ni dia buat positif negatif, positif negatif. Ini gaya bahasa lah. Maknanya kalau kita nak mengarang tu, kita kena pandai main. Main bahasa Arab ni lagi pilih perkataan yang berlawanan. Nur lawan dia zalam. Kisah antara wan-nuri waz-zalam. Lagi as-sira', kisah pertarungan baina between al-insaniyah. Insaniyah, kemanusiaan. Insan manusia, insaniyah kemanusiaan. Wa lawan kemanusiaan, tidak kemanusiaan lah, wahsyiyah, kebinatangan. Wahsyi ni binatang liar. Binatang liar yang duduk dalam hutan tu dia panggil wahsyi. Jadi kalau kita nak kata keliaran tadi, wahsyiyah. So terjemahan dia boleh kebinatangan, kehaiwanan, kebiadaban. Yang ni insaniah ni yang ada tamadun lah, kemanusiaan. Wa bainal jazmi wal yakin, antara ni bukan jazam lawan yakin ni. Antara dua ni al jazmi wal yakin ni, jazam dengan yakin tu lebih kurang. Jazam dengan yakin lebih kurang. Maknanya keyakinan lah. Jazam dengan yakin. Sini saya terjemuh apa nak buat lain sikit. Kalau kita nak buat asing-asing, jazam kepastian, yakin keyakinan. So dua ni satu package lah. Lawan dia, lawan yang dua ni. Zanni wa takhmini. Zan, sangkaan, takhmin, agak-agakkan. Benda yang sama kan? Jazam dengan yakin, dengan zon dengan takhmin. Maknanya antara keyakinan dan sangkaan je. Antara keyakinan sini, kita ambil satu pun cukup lah. Antara keyakinan dan sangkaan. Kalau nak pandai menulis bahasa Arab, hafal yang dia ni. Hafal nanti kita pun mari dalam otak kita tu, mari cara dia tu. Cara pengulangan ayat tu. Tu dia mula nak tarik kita ni. Minat menulis. Dari segi nahwu kan, kalau la ni, la linafil jins. Kalau la bermakna tiada sebarang, so kita nanti masukkan baris fathah tanpa tanwin. So fa ni tengok keadaan. Kalau keadaan sesuai terjemah kerana, so boleh bermakna kerana.
So yang lain tu kata sifat je lah kan, sebab kesosun ni jamak taksir. Bila jamak taksir, so dia dianggap sebagai muannas. So bila muannas, yang ni kata sifat dia semua muannas. Ni muannas ada ta kan, ta. Ni kisah sirah. Ni habislah sini sifat. Dan baina tu banyak datang kan. So baina ni between ni tempat. So tempat dalam bahasa panggil zaraf. So bila zaraf dia kena bagi atas. Nasab. So untuk zaraf dia mesti mudhaf. Makna pakai off dalam bahasa Inggeris. Bila ada off, selepas dia kena bagi bawah. Haqi, batili dan sebagainya. Okey, summa. Kemudian, innaha, sesungguhnya ha ni refer kepada kisah-kisah kita lah. Mu'annas tu kan. Innaha, sesungguhnya kisah kita ni ialah kisatu intisarin. Kisah kemenangan. Intisar artinya kemenangan milik kebenaran. Li itu kan milik. Kisah kemenangan yang hak alal batil, ke atas yang batil. So kalau against dalam bahasa Arab ni pakai ala. Kemenangan milik hak ke atas yang batil. Wantisarin lil ilmi, kemenangan ilmu, ala against ataupun mengatasi al-jahli, kejahilan. Qissatun tisarin, kisah kemenangan ilmu mengatasi ataupun ke atas kejahilan. Ilmu lawan dia jahil. Kisah kemenangan ilmu ke atas kejahilan. Satu lagi, qissatu intisarin lid-dhaif, milik orang yang lemah, ala ke atas ataupun mengatasi golongan yang orang yang al-qawi, orang yang kuat. Maknanya orang Islam ni biasanya lemah. So akhirnya menang, qawi. Qissatu intisarin, kisah intisar, kemenangan. Li lah sini ya. Sebab sini li. Lil qalili. So dia tak mahu ulang lah li, dia guna waw je lah. So qissatu intisaril qalili, kisah kemenangan golongan yang sedikit ataupun orang yang sedikit, pihak yang sedikit. Alal kasiri, ataupun bilangan lah, al adad, bilangan yang sedikit. Al adadil qalil, mengatasi bilangan yang banyak. Al-kasiri. So, orang kafir ni dia banyak. Orang mukmin sedikit aja. Okey, ini gaya bahasa kan. So, gaya bahasa ni bila dia ada panjang, dia buat kan. Kemudian dia datangkan nakirah. Maknanya dia umumkan. Ini gaya bahasa. Kalau ayat tu dia dah panjang kan, so dia nak perkuatkan lagi tu, dia guna qissatun. Ini sebuah kisah. Qissatun. Fiha, di dalamnya ada ilmu. Ilmun. Wa hikmatun, dan hikmah. Wa mau'izatun, dan nasihat. Wa zikra, tak ada tanwin ya. Wa zikra, dan peringatan. Yang ni nasihat. Ilmu, hikmah, nasihat dan juga peringatan. Zikra. Ini muannas ni, di zikra ni muannas. So muannas dia masdar zikra. Dia muannas zikra. So bila dia muannas dia tak boleh tanwin. Kalau dia ni muannas dia tak boleh tanwin. Sebab dia jadi ghairu munsharif. Kalau hudan lain, ni ya juga kan? Ya tak ada titik, ini pun tak ada titik. Nah, yang ni ada tanwin. Ini bukan ghairu munsharif sebab ya ni bukan muannas. Alif kita panggil alif maksurah. Alif yang tak ada titik ni kan. Ya yang tak ada titik kita panggil alif maksurah, alif pendek. Sebab kalau dalam Quran dia akan titik atas, cotek gitu kan. Ini alif. Alif yang pendek dia panggil alif maksurah. Sadaqallahul azim, dan benarlah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha besar.
Apa yang benarnya? Kata-kata Allah. Benarlah Allah dalam kata-katanya, laqad kana fi qasasihim. Laqad ni kalau ada la sini ada qad kan? Dalam Quran mostly banyak ada sini. Maksud dia sumpah. Dia hilangkan wallahi, demi Allah. So biasanya dalam kitab-kitab terjemahan kita tulis sesungguhnya. Sebab ini jadi penyambuk kepada sumpah. Sebab dia nak tegaskan kan. So lam tu lam jawab. Lam sebagai nak tunjuk kepada dia sini sebelum ni ada sumpah. So lam tu lam jawab. Penyambuk kepada sumpah. So sumpah tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So kalau orang faham, dia tahulah ini demi Tuhan. Sesungguhnya. Nak tegaskan cerita dalam Quran ni bukan cerita kosong. Kana adalah fi qasasihim, dalam kisah-kisah mereka tu. So qissatun ni ada jamak dia qisasun. Ada jamak dia pakai bawah kaf. Kadang qasasun bagi atas. Sebab Arab ni kan dia kabilah dia banyak. So ada kabilah yang guna qisasun, ada yang guna qasasun. So untuk orang kemudian ni bubuh dua-dua lah, nak pakai ni yang ni. Ataupun qasasun ni boleh jadi makna dia masdar. Pengkisahan, penceritaan, bukannya makna kisah. Ni bukan makna kisah ni. Makna dia penceritaan. Sesungguhnya adalah pada penceritaan mereka. Penceritaan mereka. Jadi mungkinlah Al-Quran ni buat bentuk dia pilih qasasun, maknanya makna dia lebih. Boleh jadi makna dia tu cerita, boleh makna dia penceritaan. So adalah ibrah, satu pengajaran. Ini isim kana. Laqad kana, dia nak ceritanya laqad kana ibratun, dan sesungguhnya ada ibrah sini, ada ibrah, ada pengajaran dalam kisah-kisah mereka tu. Li untuk uli. So uli makna yang memiliki. Ulu. Ulu akan jadi uli kalau masuk li. Milik ibrah kepada lah. Pengajaran kepada uli. Mereka yang memiliki albab. Ahmad albab. Albab mana? Akal. Yang memiliki akal. Dia punya singular dia lubun. Albab. Asal maknanya benda yang duduk dalam, center. Center manusia ni, akal lah. Hati. So hati pun boleh guna. Terjemahan, hati. Setengah keadaan pakai hati. Setengah keadaan pakai akal. Orang yang ada hati boleh. So hati perut. Makana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Yani Quran. Makana al-Quran, bukanlah Quran itu hadisan, bicara. Isim kana ni baca dengan nasab. Dan tidaklah Quran. So kana-kana tak perlu terjemah sebab kita ada Quran sini. Bukanlah Quran itu bicara yang yuftara, yang direka-reka. Iftara yaftari, mereka. Yuftara, direka-reka. Walakin, tetapi Quran itu adalah tasdik, pengiyaan, pembenaran. Allazi, pembenaran kepada sesuatu yang idhafah ni. Ni mudhaf ilaih. Bukannya ada at-tasdiq allazi, bukan gitu. Ni idhafah. Sebab dia sini kan nakirah. Kan nakirah ni. Mana tak ada alif lam sini. Kalau pakai sepah dia tu allazi, itunya di idhafah lah. Tasdiq allazi. Pembenaran bagi. Sebab idhafah kan makna bagi. Pembenaran bagi yang baina yadai. Baina between. Yadai dua tangan. Between dua tangan kita ni ialah benda yang di depan kita. Maknanya antara dua tangan kita ni ada di depan. Bukannya dada kita ni benda yang duduk depan.
So terjemahan dia amama lah. Di depan. Di depannya, depan Quran. So depan Quran tu Yahudi Nasara lah. Mana dengan mereka tu adanya kitab Injil, kitab Taurah, mana kitab-kitab yang lepas. Artinya membenarkan apa yang ada di depan Quran sekarang ini, iaitu kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang dahulu. Membenarkan apa yang benar dalam itulah. Wa tafsila, satu sebagai tasdid. Yang kedua tafsila, pendetailan. Tak idafah kan? Tafsila kulli, setiap sesuatu. Pendetailan bagilah kan? Idafah tu bagi. Pendetailan bagi setiap sesuatu. Ni setiap syai' sesuatu. Sesuatu yang hukum hakam lah. Hukum hakam Al-Quran. Hukum hakam didetailkan oleh Al-Quran. Wahudan, dan juga petunjuk. Wahudan, yang ni sebab ada idafah kan? Yang ni tak ada idafah, maknanya tanwin lah. Wahudan sebagai petunjuk. Warahmatan, dan juga sebagai rahmat. Li, kepada qaumin. Qaum yang yu'minuna, yang beriman. So yang ni kalau segi baris kan, tasdik ni, baris atas ni, kerana dia ikut yang ni, hadisan. Quran tu bukan dari segi baris lah, bukan dari segi makna ni, makana hadisan. Ini sebab kita dah ada, sebab sini kita nafi kan. Ini istidrak kita panggil, akan tetapi. So yang ni tak beramal lah, bila dia dah mati, baris dia kita mati kan, dia tak beramal lagi. So kalau dia hidup, dia lakinna tasdiqa. Ini kerana dia. Tapi bila kita mati kan, dia tak ada amalan. So bila tak ada amalan, dia wow tu, dia ikut yang ni, hadisan tadi. Ataf. Ini yang kronik-kronik tak perlu fikir sangat. Nanti jadi cikgu-cikgu aja. So kalau kita dah strong-strong tu, dia sangat bermanfaat lah. Why kita baca atas ni. So untuk kita peringkat beginner gini, yang paling important sekali yang kita ingat makna dia just. Mana-mana bahasa pun, kita tengok makna je. So bila kita dah tahu semua makna ni, so kita dah tahulah maksud dia apa benda kan. Cerita tu apa benda. Walaupun baris tu kita tak berapa nak tahu sangat. Dia punya kenapa baris atas, kenapa baris bawah. Satu level tu kita kena lepas yang tu. Vocabulary tu harus kaya. So bila dah kaya tu, so kita cubalah fikir-fikir sikit. Tengok video saya untuk kali yang kedua, nak tahu baris. Kali pertama tengok video tu, nak tahu meaning aja, makna aja. So makna aja. Yang kedua, untuk kedua kali, ketiga kali tu nak tengok baris. Kenapa kan? Itu boleh lah. Kalau tidak, kalau kita cuba dalam keadaan kita masih lagi lemah, so dia akan melemahkan kita lah untuk learning Arabic untuk keseterusnya. Sebab tu kita lalu aja ni. Jilid 1, jilid 2, lepas 2, jilid 3, jilid 4, lalu aja. Faham tak faham, itu kamu punya pasal. Jalan je. So kalau orang tak istiqamah kan, dia takut. Sebab saya sebut nahu-nahu ni, untuk supaya video saya ni boleh guna lama lah, untuk dia ambil faedah beberapa kali. So nanti kalau saya terjemah aja, nanti kalau anda dah pandai dah, so nanti nak tahu advance tu susah lah kan. Wallahu a'lam bis-shawab.